Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat sambung dengan cikgu tutorial lanjutan daripada tutorial berkaitan dengan tajuk elektromagnet. Ini masih lagi dalam tajuk bab 4 lah, bab 4, tapi kali ini fokus kita adalah pada kertas 2 bahagian C. Di dalam tutorial sebelum ini cikgu telah dedahkan bagaimanakah proses untuk menjawab kertas 2 bahagian B. Jadi dengan tidak membuang masa, kita teruskan kepada soalan untuk bahagian C. Kita lihat dulu pada gambar rajah. So dalam gambar rajah ini adalah sebuah alat lah, satu alat yang kita panggil sebagai pemutus data. Di dalam rumah kita ada pemutus data yang paling ketara. Bila berlaku petir atau kilat, pemutus data ni akan memutuskan bekalan arus listrik. Jadi ini adalah secara umum bagaimana gambar rajah berkaitan dengan data pemutus. Jadi dalam soalan ini kalau kamu lihat dia lebih kepada aplikasi lah, aplikasi. Dan soalan pertama yang diuji pada kamu adalah apakah maksud elektromagnet. So, soalan tidak boleh lari lah daripada definisi untuk dalam bab fizik ini. Kadang-kadang awal kita jumpa mendefinisi ni, kadang-kadang kita jumpa di tengah-tengah, dan biasanya untuk bahagian C ni dia akan tanya apakah konsep yang terlibat, apakah prinsip fizik yang terlibat, apakah hukum fizik yang terlibat lah. Setelah kita jawab soalan-soalan asas di bahagian atas, sebelum kita menjawab soalan 20 markah di bahagian bawah, itu aplikasi. Jawapan yang mudah kalau seperti yang saya kata tadi, kalau kamu menggunakan kefahaman kamu untuk mendefinisi, kamu boleh buat ayat kamu sendirilah. Contoh dalam soalan ini, konsepnya adalah satu kawasan yang menghasilkan medan magnet, satu kawasan yang menghasilkan medan magnet. Kamu boleh menjawablah dengan ayat sendiri. Mungkin kamu boleh buat ayat wujud kawasan medan magnet apabila arus elektrik mengalir di dalam konduktor. Ini ayat, kalau kamu fahamlah wujud kawasan medan magnet itu yang paling penting. Kawasan medan magnet itu yang paling penting. Bagaimana ini terjadi? Apabila arus mengalir di dalam konduktor ataupun pengalih. Dari segi skema pemegahan, kalau yang kita lihat contoh jawapan, dia kata konduktor yang boleh menghasilkan medan magnet apabila arus melaluinya. Inilah pilihan jawapan sekiranya kamu faham dan ianya membawa maksud yang sama. Soalan seterusnya, terangkan bagaimana pemutus data apabila kilat berlaku. Dalam soalan ni kita tengok betul-betul bagaimana arus masuk ke sini. Ini adalah pengaliran arus ni, arus keluar. Arus masuk dari ni bekalan utama, daripada luar masuk ke dalam. Kalau kita tengok ni kat mana sepatutnya diputus di sini. Ini adalah kawasan sepatutnya arus itu diputuskan apabila terdapat arus berlebihan ataupun sebarang kemungkinan yang menyebabkan ditarik ini berfungsi. Itulah kawasannya. So kawasan ini akan renggang, maka terputuslah bekalan listrik. So macam saya pesan tadi, kita kena tahu bagaimana ianya bermula dari A hingga Z, dan kesan-kesan yang berlaku di dalam, ataupun konsep-konsep fizik yang berlaku di dalam menerangkan pemutus data ini. So cadangan jawapan yang kita boleh tulis adalah seperti ini. Yang pertama, semasa kilat arus adalah terlampau tinggi.
Okey, ini cadangan jawapan yang pertama. Okey, arus daripada kilat mempunyai voltan tinggi. Okey, itu yang paling penting lah. Itu antara penyebab kenapa litar pemutus ini berfungsi lah. Yang kedua, medan magnet menjadi kuat. Medan magnet menjadi kuat. Okay, tengok balik gambar raja. Mana medan magnet itu terbentuk? Ni arus masuk, dia lalu dekat sini. Dia lalu kawasan ini. Teras besi lembut ini akan menjadi magnet. Akan menjadi magnet. Bila dia menjadi dalam keadaan biasa, arus biasa, tersentuh ini menyebabkan arus mengalir. Tapi bila voltan itu terlampau tinggi dan elektromagnet ini mempunyai sifat magnet yang begitu kuat, so dia akan menarik spring, akan menarik spring ini, yang kamu lihat dekat sini, reset button ni yang kamu nampak dekat sini. So apa yang akan berlaku nanti, sesentuh ni tidak bersentuhan, maka litar itu terputuslah. Itu sebabnya mengapa voltan tinggi ni menghasilkan medan magnet yang kuat. So elektromagnet menolak armatur teras. Itu jawapan yang ketiga. Elektromagnet menolak armatur teras besi lembut. Lembut. Dan yang keempat, pelepas dilepaskan, kesan dia yang kelima, tersentuh terpisah. Dan arus berhenti. Kita tengok kedudukan elektromagnet, kemudian pelepas dan tersentuh. Ni kita ada elektromagnet, kita ada teras besi lembut ni, akan menarik teras besi lembut, tersentuh dan pelepas. Mana pelepas? Mana pelepas? Saya rasa inilah antara armatur ni dengan tersentuh ni lah, ada yang pelepas lah. Jadi kat sini kita fahamlah bagaimana fungsi kesan daripada voltan tinggi yang menyebabkan elektromagnet ini berfungsi dan menarik teras besi lembut ini, menarik teras besi lembut agar sesentuh ini renggang dan arus diberhentikan kesan daripada tersentuh yang terpisah. Okey, soalan seterusnya iaitu lanjutan lah, lanjutan. Jadi kita telah mengumpul 5 markah, telah mengumpul 5 markah. Kemudian untuk soalan berikutnya, satu gambar raja transformer, satu gambar raja transformer dekat sini. Kalau kita lihat dekat sini, 240 volt di sebelah kiri dan 240 volt di sebelah kanan. Kita tahu dekat sini agak sama. Ini kan satu sistem pengantaran kuasa elektrik menggunakan sumber 12 arus ulang alik. So kat sini kita nampak dibekalkan 4 jenis kabel SPUV dengan ketumpatan sedemikian, dengan kadar pengaratan low maksudnya susah untuk karat, medium tu maksudnya agak mudah untuk karat, diameter makin besar nombor makin besar diameter, dan muatan haba tentu muatan haba tentu lagi besar lagi baik sebab untuk tingkatkan suhu. So soalannya minta kamu menerangkan kesesuaian
kabel yang manakah sesuai untuk dipilih sebagai pengalih lah ataupun konduktor elektrik di dalam rumah atau kawasan persekitaran yang digunakan untuk penghantaran kuasa elektrik. Jadi saya pindahkan gambar rajah ini ke bawah. Dan soalan ini sama seperti bahagian B, digalakkan menjawab menggunakan kaedah jadual lah. So kita ada ciri-ciri dekat sini, karakteristik dia. Ciri-ciri yang kita ada, yang pertama ciri-ciri dan sebab alasan okey, antara kuantiti yang kamu nampak sini, ciri-ciri yang kamu nampak, kamu mesti mahir ataupun sekurang-kurangnya kamu mengetahui dua daripada ciri-ciri ini bagi membolehkan kamu buat pemilihan yang tepat kabel yang mana satu sesuai untuk dijadikan sebagai kabel penghantaran lah. So kalau kamu tengok dekat sini, yang paling mudah ketumpatan lah, kita nak ambil ketumpatan yang berat ke yang kita rasa yang GSM yang besar ke GSM yang kecil. So dalam industri kita akan ambil yang ringan lah. So bermaksud low density. So low density kita akan ambil S ataupun T, betul tak? Jadi kita akan pangkah untuk U dan V. Jadi apabila tinggal S dengan T, sebenarnya kita lihat pada diameter. Kita lihat pada diameter. So antara dua diameter ini 2 dengan 5, sudah pastilah diameter yang besar mempunyai rintangan yang rendah. So bila kita pilih diameter yang besar, bermaksud S telah dibatalkan. Jadi secara tidak langsung jawapan kamu adalah merujuk pada kabel T. Maksud di situ telah terbentuk jawapan. Di situ telah terbentuk jawapan. Jadi kamu akan menerangkanlah. Yang pertama, dari segi ketumpatan kamu tak akan sebut nombor. Jangan sebut nombor. Jangan sebut nombor. Okey, so kita akan kata dia density ketumpatan rendah. Itu yang paling penting. Ketumpatan rendah. Jangan sebut nombor lah. Maksudnya sini sebut 200 kali 10 kuasa 3. Jangan 20,000 kilogram per meter. Jangan kita sebut nilai tu rendah ataupun tinggi sahaja. So alasannya ringan lah. Sebab mudah untuk kendalikan. So kadar pengaratan kita tak nak yang karat. Kadar pengaratan kita tak nak kabel yang mudah karat. So kita kata low. Kadar pengaratan yang rendah jugalah. So sebabnya tahan lama pun boleh. Tahan lama, tidak mudah rosak. Tidak mudah rosak ni mungkin dalam istilahnya tidak mudah mengembang lah. Tak kisah, dia merujuk kepada ketahanan. Kemudian kita tengok diameter. Diameter dia kalau kat situ sama lagi dia bagi nombor. Tengok ni semua nombor. Sekali lagi saya galakkan jangan kata bagi nombor. Kita sebut besar ataupun tebal. So kita kata kat sini diameter yang besar lah. Diameter yang tebal pun boleh. Diameter yang besar. Sebab tadi rintangan dia rendah lah. Rintangan rendah. Dan terakhir, muatan haba kita nak yang besar lah sini, supaya suhunya sukar untuk dinaikkan. Muatan haba tentu tinggi. Muatan haba tentu yang tinggi. Sebabnya suhu tidak meningkat dengan cepat. Itu aplikasi. Suhu tidak meningkat dengan cepat. Jadi selesai. Ini ada 10 markah. Jadi dekat sini je markah yang kita ada 8. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 dan 8. Kemana datang lagi 2? 2 tu kita pilih apa? So kita pilih T lah. So pilih T. Sebab ulang balik alasan yang kita cipta tadi. So yang pertama ketepatan rendah. Apa lagi? Kadar pengaratan, kadar pengembangan, pengembangan yang rendah. Lagi apa yang kita ada? Diameter yang besar dan muatan haba tentu yang tinggi. Itu kaedah panduan menjawab soalan 10 markah bahagian C. Lebih kurang sama. Bukan lebih kurang sama, sebenarnya sama dengan kaedah menjawab peta 2 bahagian B lah. Ini panduan. So untuk peringkat KBSM ini masih boleh KSSM masih lagi boleh dipakai sebagai rujukan panduan menjawab. Soalan berikutnya yang terakhir. Kita dah ada 15. Dan soalan bahagian C ni biasanya kita ada sedikit pengiraan lah. So pengiraan dekat sini melibatkan pengiraan berkaitan dengan tajuk elektrik. Dan soalan bahagian C boleh kita gabung antara dua tajuk biasanya lah. Satu tajuk atau dua tajuk. Sebab soalan ni adalah soalan berbentuk aplikasi. So apa yang dibagi dalam soalan, kita lihat dekat sini maklumat yang dibagi. Ada power, ada kuasa 24 watt, kita ada kabel yang menggunakan 48 volt dan rintangannya 4 ohm. Apakah soalannya? Yang pertama, kirakan arus dalam kabel. So kita nampak power lah. Power tu sama dengan IV. P sama dengan IV. Kiraan macam biasa belajar. Yang ni kita tak boleh elak lah. Kalau kita hafal formula, maksudnya kita boleh jawab dengan senang. Masukkan saja nilai. Akhirnya arus yang kamu kira adalah 0.5 ampere. Kategori soalan pun sederhana. Soalan seterusnya kuasa. Kuasa kita ada formula gabungan I kuasa 2R. Masukkan I yang telah kira tadi 0.5 kuasa 2 rintangan 4. So hasilnya kita dapat 1 watt. So senanglah dalam fizik, pengiraannya sekadar kamu boleh menggunakan kuantiti unit asas yang betul. 5 kuantiti asas yang betul, tukarlah maksudnya yang sepadan dan menggunakan formula yang betul, ganti dan tempat yang betul, insyaAllah kamu akan dapat markah. Kita lihat contoh soalan yang kedua. Ini berkaitan dengan transformer. Transformer ni ada injak naik dan injak tu turun lah. Itu bergantung. Kalau bilangan lilitan ni sebelah kiri sedikit, itu injak turun. Kalau macam ni, yang ini kalau sebelah kirinya bilangan lilitan lebih kecil daripada sebelah kanan, bermaksud ini injak naik. Tapi kalau sebaliknya, sekiranya di sebelah kiri lebih banyak daripada sebelah kanan, itu adalah injak turun. Yang tekan jenis transformer yang digunakan. So jawapan injak naik lah. Sebab kenapa injak naik? Sebab kita lihat di lengan sebelah kanan ni bilangan lilitannya banyak. Lilitan yang banyak. Itu kunci dia lah. Jadi injak naik. Mengapakah transformer tidak dapat berfungsi sekiranya menggunakan arus terus? Syarat utama menggunakan transformer ni adalah menggunakan arus hilang alik lah, bukannya arus terus. Jadi sebabnya kenapa? Sebab dia menggunakan konsep dekat sini adalah arus ke arus dalam gedung. Jawapan dia. Ini jawapan dia lah. Sebab dia arus ke arus. Arus ke arus dalam gegelung sekunder. Gegelung sekunder.
Ni sekunder lah, yang ni bahagian sekunder. Ini bahagian primer. Apa yang berlaku? Arus dalam gegelung sekunder tadi, apabila perubahan flux magnet ataupun garisan magnet, garisan medan magnet disebabkan arus ulang-alik dalam gegelung primer. Sebenarnya kita nampaknya apa, arus ke arus dalam gegelung sekunder yang kedua dia menghasilkan arus-aruhan apabila perubahan flux magnet disebabkan oleh arus ulang-alik dalam gegelung primer. Sebab tu kita lihat alat ini, transformer ni ada di dalam adapter peranti-peranti elektronik yang di mana semua peranti elektronik berfungsi menggunakan arus terus, bukannya arus ulang-alik, dan peranan transformer ni adalah menurunkan voltan yang sesuai dengan alatan elektrik yang hendak diguna. So inilah salah faktor kenapa direct current tak pakai, tidak digunakan pada transformer, sebab transformer tujuannya menukarkan kepada voltan yang lebih rendah. Okey, soalan sambungan. Terangkan prinsip kerja sebuah transformer. Ni agak sukar sikit lah untuk kita menulis, sebab ini adalah di luar bidang pengetahuan murid. So, kita terus pada cuba menjawab, kita terus pada fokus untuk menjawab. Yang pertama, apa jawapannya? Tapi macam saya katalah, dia mesti bermula dari A sampai Z. So mestilah arus ulang-alik dulu kan. Dia bermula mesti apabila AU dibekalkan kepada gegelung primer, dibekalkan kepada gegelung primer. Tadi saya dah jelaskan mana gegelung primer. Gegelung primer tugasnya menerima arus ulang-alik. Apa yang berlaku kat situ? Arus AU melalui gulung, arus melalui gegelung teras besi lembut dimagnetkan. So, apa berlaku? Teras besi lembut menjadi magnet. Ini yang pertama. Yang kedua, flux magnet ini yang terhasil tadi, flux magnet yang terhasil itu sebenarnya ianya disambungkan dalam gegelung yang kedua lah, gegelung sekunder. Sentiasa berubah. Maksud magnitudenya berubah-ubah. Kemudian untuk poin yang ketiga, yang terakhir, arus DGE teraruh, arus DGE teraruh merentasi untuk mengaruhkan voltan AU dalam gegelung sekunder. Ini tujuan dia lah. Yang terakhir final memang kita nak arus DGE pada gegelung sekunder. Jadi inilah 3 langkah bagaimana
sebuah transformer beroperasi lah. Okey, untuk soalan yang kedua C, sama seperti tadi, soalan aplikasi yang menunjukkan kepada kamu di sini terdapat 5 transformer PQRST dengan jenis yang diperbuat daripada terang besi lembut dan juga keluli, kemudian disusun secara berlapis dan tidak berlapis, injak naik injak turun, jenis dawai, nikrom, kupon dan konsultan. So yang mana sesuai dan yang mana maklumat antara 4 yang ini, 4 kuantiti yang diberi ni kita tahu. Kita check lah, kita tahu yang paling penting bagi murid mesti faham yang ni lah, ruangan ni. Untuk transformer, untuk transformer sebenarnya mesti dalam bentuk berlapis. Di berlapis, mana lagi berlapis dan berlapis. Jadi kita pangkah T, kita pangkah Q. Jadi kita tinggal 3 padanan yang mana, 3 padanan yang manakah yang sesuai. Kemudian kita tengok antara PQR apa lagi yang kita nak tengok. Kita gunakan teras besi lembut ni yang kita faham. Teras besi lembut ini keluli, sini lembut. Jadi kita pangkah keluli. Kita pangkahlah keluli untuk apa tu, R. Jadi kalau secara kasarnya cikgu potong sini lah, potong sini. Tinggal apa sekarang? Tinggal P dan S. Jadi apa yang kita nak tengok kat sini? Kita tengok fungsi dia apa? Fungsi dia apa? Dekat sini ditujukan untuk mengkaji ciri-ciri beberapa transformer sesuai untuk memasang sebuah peti TV. Peti TV di rumah menggunakan arus yang kecil. Jadi kita masuk dari luar masuk ke dalam rumah mesti kecil lah. So kita mesti gunakan injak turun lah. Bila injak turun, so jawapan yang tepat adalah S, P kita potong. So secara semula jadi, dengan pengetahuan sedia ada, kita dapat meneka antara transformer P sampai P ni yang mana yang sesuai. Jadi teruskanlah menentukan yang mana sesuai bersama ciri-cirinya untuk 10 mata berikutnya. Jadi kita telah salin dekat sini. Okey, kita buat macam biasalah dalam bentuk jadual. Anda luruskan tangan cikgu ni. Okey, ciri-ciri sebab atau alasan. Okey, yang pertama tadi apa? Kita pilih S kan. Jenis teras. Saya guna teras besi lembut. Teras besi lembut untuk apa dia? Cuba kita, kenapa kita minta besi lembut? Ya bagus untuk mengurangkan kehilangan tenaga. Untuk kurangkan, ni semua dalam buku teks kurangkan kehilangan tenaga. Kenapa lah maksudnya tenaga melalui satu proses histeresis. Histeresis ni proses kehilangan haba. Kemudian kita pakai pelapis struktur core, struktur asal yang berlapis. Tujuannya mengurangkan arus pusat, arus pusat. Kemudian transformer injak naik. Injak naik kat situ. Untuk apa? Meningkatkan voltan tingkat voltan. Tingkat voltan secondary, kedua secondary. Okey. Ni yang penting lah
Tengok soalan balik, kita macam confused. Apa soalannya? Tentukan transformer yang paling sesuai untuk tujuan tersebut. Beberapa transformer untuk memasang sebuah peti TV. Inilah betul betul. Ni transformer yang ada dalam TV betul. Sebab arus yang masuk ke dalam rumah kita dah kecil. Jadi untuk meningkatkan arus yang cukup dan yang masuk dalam TV perlu dibesarkan betul Jadi jenis dawai kuprum. Kuprum. Apa yang berlaku? Sebab apa? Rintangan rendah. Sebab dia merupakan pengalih yang baik rintangan rendah. Jadi kat sini kita kena faham, cikgu nak highlight kat sini kenapa injak naik. Kenapa ianya injak naik, bukannya ianya bukan injak turun. Okey. Arus yang masuk ke dalam rumah telah ditukarkan daripada 240 volt daripada luar ke dalam dengan arus yang sesuai kurang daripada itu. Jadi arus yang masuk ke itu ialah voltan. Yang masuk ke dalam peralatan elektrik lah biasanya kita tengok pada arus yang mengalir sebab tu peralatan elektrik kita tengok dia ada tunjuk dekat situ ada label-labeling yang menunjukkan kuasa berapa masuk macam gitu. Jadi apabila arus tu apabila telah diturunkan voltan daripada 240 volt kepada voltan yang lebih rendah sudah pasti arusnya juga kecil, maka untuk membesarkan arus yang masuk ke dalam TV kita perlukan injak naik. Jadi kena faham kenapa kita perlu injak naik bukannya injak tu turun sebab dah rendah sebabnya dah rendah. Kecuali kalau yang datang tu arus yang datang tu memang besar. Untuk turunkan contohnya kita guna dekat adapter untuk pengejasan telefon, itu akan berlaku injak tu turun dan mungkin juga injak naik sebab sekarang ada pengecasan pantas. Itu antara yang berlaku lah. Jadi kita pilih yang paling sesuai S. Yang paling sesuai adalah S. Bolehlah sebab dia pilih S. Tadi dah sebutkan teras besi lembut, teras besi lembut. Kenapa? Itu cara dia lah teras besi lembut, kemudian berlapis tanpa alasan injak naik, buat ayat penuh lah injak naik maksudnya transformer jenis injak naik, masuk core berlapis macam tu, dan jenis dawai kuprum buat ayat penuh. Jadi kita dapat sini ada 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ni semua betul 10. Selesai 10 markah. Dan kita tengok soalan berikutnya, pengiraan. Menunjukkan sebuah transformer disambung kepada motor elektrik 12 volt. 12 volt nak sambung. Kalau kita tengok sini daripada ni di luar 240 volt menjadi 12 volt sahaja. So pastinya ini adalah injak turun injak tu turun. So pengiraannya kita nak cari apa ni soalannya? Yang pertama, hitung bilangan lilitan gegelung sekunder itu. Hitung. So sini kena label lah. Sini sekunder, sini primer. So dekat sini kita ada bilangan gegelung primer 600. Untuk gegelung sekunder kita tak tahulah. Jadi kita masukkan kat sini soalannya kita kira lah. Kita ada formula tu, NT bagi VP sama dengan NS bagi VS. Masukkan ke dalam nilai iaitu 600 bagi 240 NS bagi 12. So kita akan dapatlah sekunder tu bersamaan dengan 30 lilitan. Hitung arus yang mengalir dalam gegelung sekunder. P sama dengan IV. So I sama dengan P bagi V iaitu 24 bagi 12.
Okey, dapat 2 ampere. Pastikan unit ni penting, tulis. Jangan tinggal 2 ampere ni. 30 ni tak apa, kalau lilitan ni kita tak buat tak apa, kita faham itu adalah untuk lilitan. Okey, untuk soalan terakhir, kecekapan. Kecekapan ni macam biasalah, melibatkan peratus. Yang kita tahu kat sini tadi, kecekapan dia 80%. Kecekapan dia 80%. So output bagi input lah. Output dia, kalau untuk kat sini kita nampak 24 tu, 24 bahagikan dengan yang kita cari input kali dengan 100 dapat 80%. So inputnya bersamaan dengan 30 watt. Ini mudah lah. Tajuk transformer ni paling senang lah sebenarnya. Untuk kita jawab selain yang tadi yang kita hafal ni, kalau yang dekat sini ni, yang ni kita hafal lah, memang dalam buku teks ni. Bagaimana kita nak mengurangkan kehilangan tenaga, kita guna dekat apa tadi, kita nampak tadi kat mana, ni bukan transformer. Ni salah satunya kita gunakan teras besi lembut, kita susun cara berlapis. Ni ada dalam buku teks. Kita rujuk sekejap ke surat berapa. Kita buka buku teks ke surat berapa. Ke surat 164 164 dan 165. Jadi seterusnya kita pergi soalan terakhir. Soalan terakhir. Okay, apakah maksud elektromagnet? Dah ulang banyak kali lah. Dah ulang banyak kali. Itu konduktor yang menghasilkan medan magnet apabila arus melaluinya atau kamu cerita proses lah. Apabila arus mengalir di dalam konduktor akan wujud kristal medan magnet pun boleh. Okey, kemudian raja yang 3B, raja 3 menyebutkan graf klip silangan kertas yang terlekat pada N melawan arus bagi satu solenoid. Ini kuantiti dia. Kalau kamu lihat cara baca dekat sini adalah apabila arus bertambah atau meningkat, kita dapati bilangan klip kertas yang meningkat juga meningkat. Ini berkadar terus. Okey, soalannya, apakah kesimpulan yang boleh anda buat tentang kekuatan elektromagnet dekat situ? Apakah yang kamu kena buat? Okey, soalan yang pertama tu, apakah jawapan kamu? Kesimpulan yang boleh anda buat tentang kekuatan elektromagnet. Yang kedua, nyatakan dua kuantiti fizik yang mempengaruhi kekuatan elektromagnet. Apa jawapan kamu pelajar? Agak-agak kamulah kat sini. Okey, kesimpulannya adalah kat sini, apakah kesimpulan yang boleh dibuat tentang kekuatan elektromagnet ni? Kalau kamu tengok, kita tahulah semakin arus meningkat, kekuatan medan magnet semakin bertambah. Jadi kita kena buat macam itulah. Kekuatan medan magnet apabila arus meningkat, kekuatan elektromagnet juga meningkat. Okey, itu jawapan dia lah. Kemudian apa lagi? Kat sini ada dua markah ni. Okey, ada dua markah. Apakah satu lagi jawapan? Kalau satu markah senanglah. Kalau dua markah ni apa yang nak buat? Apakah yang menyokong kekuatan medan magnet ni menjadi lebih kuat? So kita buat ialah arus berkadar terlangsung, arus berkadar
langsung dengan bilangan klip kertas, bilangan klip kertas yang melekat ataupun yang tertarik. Melekat apa juga atau tarik. Ia nyatakan dua kuantiti fizik yang mempengaruhi kekuatan elektromagnet. Pastilah satu magnitud arus. Magnitud arus yang dikenakan. Yang kedua, soft iron core ataupun teras besi lembut. Jadi kesimpulan cikgu lah dalam tajuk ni, kebanyakannya pelajar kena hafal. Selain daripada pelajar memahami, untuk menjawab lebih mudah, sebenarnya saya recommend pelajar menghafal lah. Terutama inilah soft iron core, yang faktor-faktor yang mempengaruhi cekapan transformer, semua tu kena hafal. Itu lebih baik untuk memudahkan kamu untuk menjawab. Kemudian soalan C, anda ditugaskan untuk mengkaji reka bentuk dan ciri-ciri bagi 4 penjana arus ulang-alik yang ditunjukkan pada Rajah 3.1. Terangkan kesesuaiannya. So kamu diberi 1, 2, 3, 4 generator, 4 penjana, X, W, X atau Y atau Z. So yang mana yang paling sesuai untuk dijadikan apa ni, apa dia nak. Terangkan kesesuaian bagi ciri-ciri penjana arus ulang-alik yang boleh membekalkan suatu arus yang besar. Keyword dia arus yang besar kepada komponen elektrik S yang ditunjukkan ni lah. Kita nak yang arus yang besar. Jadi, kalau arus yang besar, kita tengok bilangan lilitan ni tunjuk kat mana. Okey, betul. Kita nak bilangan lilitan, mana yang kamu faham kat sini, mana yang kamu nampak. Kalau saya nampak dekat bilangan lilitan ni, sebab bilangan lilitan akan menghasilkan arus yang besar. Jadi kita tengok arus yang besar, kita tengok sini 900, 5,000, 9,000, 5,000, 10,000 dan 600. So yang besar sini kita ada Y, kita ada X. Kemudian jadi yang lain ni potonglah. Apa lagi antara X dan Y, apa yang kita faham lagi? Magnet, untuk arus yang besar magnet kena kuat, bukannya medium. Jadi automatik kita dapat jawapan. Secara tak langsung kita dapat jawapan. Maka Y ini adalah jawapan. Jadi kita buatlah jawapan yang perlu kita buat. Okey, yang pertama ciri-ciri yang kesan ataupun sebab. Okey, kesempatan. Sekali lagi jangan sebut bilangan. Jangan sebut bilangan. Tersebut sifat dia besar ataupun kecil. Bilangan lilitan gegelung banyak. Bilangan gegelung banyak. Okay, untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan daya yang besar. Menghasilkan daya yang besar. Untuk pemusing tu, untuk memusingkan lengan kanan, lengan kiri, kita perlukan daya besar. Untuk menghasilkan daya itulah, kita boleh cari menggunakan petua tangan kiri flaming. Daya yang besar terhasil. Daya besar bertindak pada gelung. Okey. 2. Bilangan lilitan. Bilangan lilitan juga kita kata dia bilangan lilitan banyak. Yang pertama tadi kita sebut ketumpatan. Sorry. Salah, kita salah tengok. Bilangan gegelung meningkat tu bukan ni. Ni bukan satu dia.
bilangan bilangan lilitan dengan gelung atau meningkat tu sebabnya untuk betul, hasilkan daya. Sebetulnya sesuatu daya yang besar untuk pusing gelung. Ya. Kemudian ketumpatan rendah untuk ringan lah. Untuk ringan memang kita ada magnet yang kuat. Untuk daya yang lebih besar, daya yang besar sama macam atas tadi, daya yang besar terhasil. Dan terakhir kita ada rita rektifikasi guna 4 diod. Terangkan apa yang ada dalam rita rektifikasi ni. 4 diod, satu kapasitor, satu kapasitor. Kalau kita faham, ini adalah amplifier, amplifier gelombang penuh. Untuk apa tu? Rektifikasi gelombang penuh lah. Rektifikasi gelombang penuh. Okey. Soalan penyeraan. Saya kira lah rajah ni menunjukkan satu model bagi penghantaran kuasa elektrik. Rintangan yang dibekalkan kat situ 30 watt, 30 ohm, rintangan. Kemudian untuk kedua-dua lengan ni, sekunda dan primer, hilangannya sama 240 volt di situ. So, soalan yang pertama dekat sini, namakan satu jenis konduktor yang paling sesuai untuk digunakan sebagai kabel penghantar. So kabel ni jawapannya aluminium lah. Di sini jawapannya aluminium. Aluminium. Okey. Ni kalau kamu nampak memanglah dekat kabel penghantaran elektrik di luar memang kita gunakan aluminium. Kita tak pakai kuprum. Kuprum dekat pesawat saja, dekat pencawang yang penerima itu saja. Hitung arus yang mengalir melalui kabel penghantar. So kita guna formula. Dekat sini kita ada 240. Kita bahagikan dengan 30. Formula itulah untuk arus. Maka kita akan dapat di sini rintangannya adalah 8 ohm. Ohm apa yang kita pakai? Ya, bagus. B sama dengan IR. Okey, soalan terakhir, kuasa yang hilang. So kita gunakan formula dekat sini. Okey, 8 I kuasa 2R lah. Power yang terlibat I sama dengan I kuasa 2R. So I sama dengan 8 kuasa 2 kalikan dengan 30 tadi. So kita dapat 1920 watt. Jadi inilah perkongsian cikgu untuk pecah 2 bahagian C. Jadi perlukan penelitian sedikit lah dan nasihat cikgu, kalau boleh ada buku rujukan atau buku teks di sebelah untuk memahamkan konsep-konsep fizik supaya ianya jadi lebih mudah lah. Walaupun 3 soalan saja, bagi cikgu saya percaya kalau kamu betul-betul faham, kamu mudah untuk menjawab soalan pecah 2 bahagian. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.